Apa tu tuan? Jawapannya 6,236. Faham tuan? Macam mana? Tapi tak apalah ya. Nombor kita tak ada pelik lah tuan-tuan. 1 campur 2, 3 soal. 1 campur 2, 3. Kalau saya campurkan nombor surah 6555, soal. Campurkan bilangan ayat Quran, soal. Tapi tuan-tuan yang peliknya tuan-tuan tengok yang ini. Tuan-tuan perhatikan. Nombor surah ganjil, bilangan ayat ganjil, nombor surah genap, bilangan genap. Tuan-tuan cuba campurkan semua nombor ni tuan-tuan. Tengok aja campurkan dengan gunakan mental arithmetic. Berapa jawapannya? Jawapannya lah 6,236 seimbang dengan campuran semua ayat Quran. Kemudian campuran semua nombor ni tuan-tuan, nombor surah ganjil, bilangan ayat genap, nombor surah genap bilangan ayat ganjil, nombor surah ganjil bilangan genap, campur sampai bawah sini, jumlahnya 6,555, seimbang dengan sini. Tuan-tuan, persoalannya yang timbul ya, macam mana dia boleh seimbang? Macam mana dia boleh seimbang, tuan-tuan? Bagaimana campuran semua nombor surah dari 1 sampai 114 sama dengan campuran nombor surah genap bilangan ayat ganjil, nombor surah ganjil bilangan genap. Campuran semua ayat Quran sama dengan campuran nombor surah genap, bilangan genap, nombor surah ganjil, bilangan ganjil. Macam mana boleh sama ni tuan-tuan? Dulu ada accountant ke? Tuan-tuan? Tuan-tuan, kita selalu membaca nasid al-asma'ul husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salam. Hingga akhir ya, tuan-tuan sebut al-hasib. Maha mengira. Tuan-tuan, ya, maha mengira selalu kita terjemahkan kepada yang maha mengira pahala dosa manusia ni kan. Tuan-tuan ya? Kita juga boleh lihat dalam konteks ini Allah Taala maha mengira tanpa nombor. Allah Taala boleh seimbangkan ya bilangan ayat dengan susunan Quran ini tuan-tuan. Tuan-tuan, ada yang menjadi bendahari sini kat masjid, kat surau ke? Kalau tuan-tuan jadi bendahari, juru audit tuan-tuan, nanti setiap kali ini kalau ada masjid dan surau, mesti dia buat laporan keuangan ya. Allah, kejap ya. Hello. Abah ada kuliah man? Nanti ya. Nanti. Dah tutup lah. Ya, tuan-tuan ya. Akhir tahun bulan 12 tuan-tuan akan buat laporan keuangan. Tuan-tuan, kalau dia punya spreadsheet tadi tidak seimbang, accounting tak seimbang tuan-tuan, poning kepala ya. Mana duit ni hilang? Tuan-tuan Tapi kalau kita tengok Al-Quran tuan-tuan, perfect, sempurna. Siapa yang buat tu? Allah, tuan-tuan. Bagaimana dia tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan, saya dah sebutkan tadi bagaimana Quran disusun. Quran yang ada di tangan kita tuan-tuan adalah mushaf Quran tu, ya, itu yang hard copy tu kita panggil mushaf. Dalamnya tu yang tulisan berkaitan dengan Quran tu tuan-tuan ya. Quran yang ada di Lauh Mahfuz tuan-tuan. Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz tu diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus. Lepas daripada Baitul Izzah barulah disampaikan kepada Rasulullah secara berperingkat-peringkat, mengikut asbabun nuzul di sebaliknya tuan-tuan, diturunkanlah surah Al-Alaq, lepas surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil dan sebagainya. Tuan-tuan, siapa yang menyusunnya? Tuan-tuan tahu tak, pada bulan Ramadan Jibril akan datang secara khusus menemui Rasulullah SAW dan dia akan bacakan surah-surah yang telah diturunkan dan disusun semula pada masa itu. Dan ini berlaku selama 23 tahun lamanya tuan-tuan ya. Setiap bulan Ramadan Jibril alaihissalam akan datang jumpa Nabi pada bulan Ramadan khusus untuk dia tadarus Quran. Itu jadi tradisi kita tuan-tuan kan.
tradisi tadarus Quran kita, mengambil sempurna. Jibril datang jumpa Nabi, dia akan baca Quran, surah-surah yang telah diturunkan, lepas tu dia akan susun. Dan Nabi ingat susunannya tuan-tuan. Dan Nabi tunjukkan sahabat-sahabat dia tuan-tuan, dan kemudian sahabat dia tulis. Jadi yang ada di tempat kita ni ada di Lauh Mahfuz tuan-tuan. Di Lauh Mahfuz. Sebab tu tuan-tuan dia perfect Quran ni, tidak ada cacat celanya tuan-tuan. Baik. Sekarang tuan-tuan tengok lagi kita tengok lagi keajaiban Quran. Dan Allah Ta'ala cabar manusia tuan-tuan untuk menghasilkan sesuatu yang serupa dengan Quran. Tuan-tuan kita tengok. Saya nak tunjuk satu tuan-tuan, yang surah yang pendek dalam Quran. Surah apa? Surah Al-Kawthar. Al-Kawthar paling pendek tuan-tuan. Tapi apakah benda yang ajaib dalam surah Al-Kawthar ni tuan-tuan? Saya percaya tuan-tuan sudah tengok. Tapi kalau belum tengok tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan akan lihat keajaiban Quran tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, surah Al-Kawthar ni tuan-tuan boleh kongsi dengan rakan-rakan tuan-tuan di pejabat tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ada telefon, tuan-tuan boleh tunjuk, mari saya nak tunjukkan sesuatu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Bawa satu surah yang serupa dengannya. Surah pendek, takkan tak boleh tiru? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Apa maknanya? Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah haiwan kurban. Sesungguhnya orang yang bencikan kau, dialah yang terputus. Tuan-tuan, surah ini dia punya asbabun nuzul ni, sebab diturunkan. Ialah orang-orang musyrikin ini dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bila berdakwah, Nabi hina. Dihina oleh orang-orang musyrikin. Setiap kali Nabi berdakwah, orang musyrikin akan tampil, dia akan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, antaranya asbabun nuzul surah pendek ini ialah kerana orang Yahudi musyrikin ini dia menghina Nabi Muhammad, ini orang yang hina, sedangkan kami semua orang yang mulia. Muhammad ni manusia yang tak penyabar, kami orang penyabar. Lepas tu dia minta supaya seorang Yahudi yang berkunjung ke Mekah pada masa itu, nama dia Ka'ab bin Ashraf, mereka tanya kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab, apakah pandangan kamu tentang Muhammad? Ya, kamu ni orang baik-baik, dia orang jahat, kamu orang betul, dia orang salah. Kamu orang mulia, dia orang hina. Jadi Nabi dia tertekan tuan-tuan dengan penghinaan Nabi. Nabi memang sentiasa dipujuk-pujuk untuk tidak menyampaikan dakwah. Pernah satu ketika Abu Talib, bapa saudara dia, membawa perutusan daripada pembesar pertama Quraisy. Dia Abu Talib kata, wahai Muhammad, hentikan sajalah dakwah kamu. Dia jawab, wahai pamanku, wahai pakcikku, kalaulah matahari letakkan tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maknanya segala harta dunia ini diberikan kepada dia, dia tidak akan meninggalkan dakwah. Tuan-tuan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan, kalau kita sedang berdakwah hebat-hebat, tiba-tiba diberi harta benda, diberi kekayaan, diberikan kuasa, sudah. Tuan-tuan, barangkali itulah yang kita cari. Tuan-tuan, tapi kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, sentiasa saja dia tidak akan tinggalkan dakwah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, bila dia macam ni, Allah Taala turunkan surah ni. Inna a'tainakal kautsar wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat itu tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang saya nak tunjukkan tuan-tuan apa yang unik. Tuan-tuan, surah ni. Tuan-tuan tengok betul, tuan-tuan kongsi dengan kawan-kawan. Ini cara macam mana kita nak berdakwah tuan-tuan. Satu lagi cara lah tuan-tuan, bukan semua orang boleh bawa cara ni. Saya bukan mengatakan ini saja cara yang baik tuan-tuan. Baik.
Tuan-tuan, cuba kira. Berapakah bilangan perkataan dalam surah Al-Kawthar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perkataan. Ya? Nanti ada orang kata, oh doktor, dia kata, ini bukan 10 perkataan, tapi lebih. Ya, anda ini sebab perkataan. Contohnya, li rabbika, ada 3 perkataan. Li rabbka, ya? Ataupun a'tainaka, kan ada 3 kan? Tapi tulisan Arab ditulis sekali. Dia bukan boleh pisah-pisah. Li rabbika dia kan tulis sekali kan? Lam rabbka boleh tulis sekali? Tak boleh. Jadi di sini ada 10 perkataan tuan-tuan. 10 perkataan. Dan saya menggunakan kaedah yang digunakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, ya, apabila Ibnu Abbas menjelaskan tentang surah Al-Qadar. Di mana dalam surah Al-Qadar itu ada 30 perkataan. Sama dengan bilangan hari dalam bulan Ramadan. Baik tuan-tuan. Dan sekarang ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan kira berapa bilangan huruf Arab yang digunakan daripada 28 huruf tu tuan-tuan. Berapa bilangan huruf yang digunakan dalam setiap ayat? Kira tuan-tuan. Ya. Daripada 28 huruf Arab ni, 10 yang digunakan dalam setiap ayat. Tuan-tuan, saya dah kira tu. Ada 10. Dan diakhiri huruf ra. Dan ayat ni juga tuan-tuan, berapa bilangan huruf Arab daripada 28 huruf Arab itu yang digunakan? Juga 10 diakhiri dengan huruf ra.